Bangun-bangun, dah lambat. Itu perkataan pertama. Awal pagi ramai mana wanita ataupun lelaki manusia bermula dengan kalut. Kalut pagi dia kalut sampai tidur balik. Siapa yang memulakan awal paginya dengan tenang, insya-Allah dia tenang sampai tidur balik. Siapa yang bangun pagi tanpa mengucap rasa syukur, dia akan banyak mengeluh satu hari itu daripada pagi sampai tidur balik. Sebab itu apapun setiap hari bila ada sinar cahaya yang baru, bila ada hari yang baru, kita sedang memulakan diri kita yang baru. Tapi ramai mana bila buka mata, bila bangun daripada tidur, dia masih bawa cerita semalam. Betul tak? Dia masih bawa cerita yang 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Orang perempuan kan suka simpan kan? Jadi padahalnya setiap hari yang baru, Allah memberi peluang kepada kita untuk memulakan langkah yang baru, orang yang baru, perasaan yang baru. Tapi ramai mana orang suka pegang lama-lama. Ni macam tiba-tiba masuk ceramah terus kan? Tak apalah. Okey, air ni berat ke ringan? Ada yang cakap berat. Berat ke ringan? Air ini sangat ringan. Untuk tempoh 1 minit saya pegang. Pun dah rasa dah tu. Kalau saya pegang untuk tempoh 1 jam, jadi makin berat. Kalau pegang untuk tempoh 1 hari, memang krem. Memang tak boleh nak pegang. Walaupun hakikatnya ia sangat ringan. Begitu juga yang kita bawa selalu masalah, duka cita, sedih kita, kekesalan kita, dendam kita kepada kawan yang pernah melukakan kita, yang kita putus cinta, kepada ada yang dah bercerai, yang bekas suami, bekas isteri. Ada anak-anak yang masih simpan dendam kepada mak ayah. Dia rasa dia bukan anak yang disayangi. Apa yang berlaku pada diri dia saat ini, dia salahkan mak ayah. Mak ayah lebihkan kakak, mak ayah lebihkan adik, aku anak tengah. Kalau tak aku sebenarnya boleh berjaya lebih daripada kakak sekarang. Dia duduk simpan dendam tu seolahnya dia berjalan bukan bergerak ke depan tapi dia mengundur ke belakang. Padahal sebenarnya dia boleh mencipta lebih banyak kejayaan bila dia boleh melepaskan bebanan dalam hati dia. Jadi sebenarnya apa jua beban itu patutnya kita letak. Walaupun dia ringan sebab kita duk bawa kerana tempoh yang lama kita bawa, itu yang menjadi beban berat kepada diri kita. Letak. Nak letak dekat mana? Jangan salah letak. Kita serah, kita letakkan kepada Allah. InsyaAllah setengah hari ni kita kongsi banyak tip praktikal terus macam mana kita nak buat penyerahan kepada Allah, nak bungkus masalah biar Allah selesaikan. Tapi kita jarang menggunakan konsep ni, kaedah ini sebab kita rasa kita boleh selesaikan masalah sendiri. Kita yang fikir, ini idea kita. Bila kita buat sesuatu, ini idea saya ni. Tengoklah siapa bagi idea. Saya pegang otak tahu nak fikir. Kita lupa sebenarnya Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha cerdas. Yang memberikan kita ilham dan juga kecerdasan untuk berfikir. Ilham semua datang daripada Allah. Tapi siapa yang rasa dia yang berfikir, dia yang buat kerja keras apa semua, akhirnya Allah akan membiarkan bila ada masalah dia akan stres, dia akan kecewa, dia akan rasa sangat penat. Sebab dia rasa itu adalah daripada dia, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa-siapa yang saya tengok ada yang rakam tu kan, kalau nak senang ni dah ada tolong rakam ni, boleh share je pergi ke FB saya. Sekarang ni melalui page je Ustazah Atika. Okey. Ini melalui page Ustazah Asma, boleh share saja sekarang kalau nak share di FB masing-masing ataupun nak follow selepas ini. Saya memang GF pun gila follower. Macam tu. Jadi alhamdulillah tadi kita sebut Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha memiliki cinta. Allah yang campakkan ke dalam hati kita pada saat ini rasa apa? Rasa cinta yang pertama kepada Allah. Kita mula mukadimah tadi, cinta ini perlukan pembuktian. InsyaAllah pagi-pagi tadi kita dah menunjukkan rasa cinta kepada Allah dengan memulakan doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ataupun tak sempat baca doa, Alhamdulillah. Dan kalau tak keluar pun rasa syukur di pagi hari, mungkin kita dah solat subuh. Tapi kalau ada di sini masih belum mengucapkan apa-apa syukur, banyakkan ucap Alhamdulillah. Itu adalah satu bentuk pujian yang sangat Allah suka. Saya nak tanya, para ibu, para wanita di sini, suka tak orang puji kita? Semua cepat suka. Boleh tak senyum paling manis semua? Senyum.
Senyum. Masya Allah. Ada yang saya tengok wajah dia, walaupun dia tak senyum, nampak macam senyum. Ada orang macam tu, betul kan? Dia memang dilahirkan penyenyum. Masa baby tak senyum-senyum, memang muka senyum, muka macam senyum. Ada orang dia perlu senyum dulu baru nampak senyum, sebab dia dilahirkan ketat. Muka ketat. Sebenarnya dia bukan marah, dia bukannya macam tak suka penceramah tu. Tapi saya memang akan minta dari semasa ke semasa tolong senyum. Sebab ada beberapa orang dia tak sedar muka dia jadi ketat. Saya jadi confused, dia ni tak setuju ke ataupun dia nak jadi penceramah ke, kan. Jadi subhanallah, kalau kita rasa serius kejap muka kita cuba senyum, subhanallah. Senyuman itu memang beri ketenangan, dia terus akan terus merembeskan hormon gembira kan. Senang, tak payah hafal nama hormon. Hormon gembira, hormon sedih, pada ada hormon dia lah. Tak payah susah nak hafal, bagi nama je. Itu hak masing-masing kan. Hormon gembira bila dirembeskan, subhanallah, yang akan beri ketenangan. Pernah tak kita senyum pada orang tu tak balas senyum? Kita rasa macam mana? Padahal orang tu tak balas senyum je. Kita kata, ya Allah, kenapa, ada masalah ke? Lepas tu tiba-tiba kita tengok dia bercakap dengan orang lain. Dia mempak aku ke? Sebab tak senyum saja. Padahalnya dia rabun, dia tak pakai spek masa tu. Dia pun tak tahu siapa. Dia pun apatah lagi nak tengok kita senyum, betul tak? Nak cakap daripada senyum atau tidak boleh menimbulkan pelbagai rasa, boleh menimbulkan pelbagai perasaan. Senyum saja. Kadang orang tak kenal senyum. Lagi kalau orang lelaki kat anak dara, dia perasan tu sampai malam. Orang lelaki tu senyum kat aku lah. Dia perasan tu, rasa jalan tak sentuh. Nak sebut senyum belum puji ya. Baiklah. Semua orang suka dipuji. Orang perempuan suka dipuji apa? Cantik, comel, awet muda. Yang tu memang terbang habis lah. Ini bagi orang tua. Yang budak kecil ni memang tak rasa. Tak ada orang ada yang anak-anak ni kan, remaja ni. Tapi kita yang ada umur 30, 40, kalau orang nampak muda, yang tu yang paling suka tu. Tapi kalau orang tanya umur berapa? 35. Oh, ingatkan 30. Kenapa nampak tua ke? Bukan, ingatkan 40. Kalau nampak terlebih umur tu, kita rasa tengok je kat cermin. Lepas tu tengok baju. Mungkin sebab tudung ni kot nampak aku lebih tua. Itu kali tak akhir dia pakai tudung tu. Nak kata betapa mempengaruhinya. Lagi kalau orang tegur kurus gemuk, perempuan lagi sensitif. Nampak slim. Baju tu paling kerap dia pakai. Tapi ada waktu baju tu kan, orang kata, nampak sihat. Itu ayat lembut kan, padahal nak cakap berisi kan. Tu baju tu kata akhir lah dia pakai. Bukanlah aku biasa je, timbang dah tadi. Ni baju ni, nampak lebar ni. Betapa besarnya pengaruh pujian. Dan kita pun, kalau kita suka dipuji sekalipun, kita tak ada bagi upah pada orang, betul tak? Ke ada orang lepas puji, nampak awet muda, RM10. Beratur orang nak puji. Awet muda RM10, RM10. Betul ke tidak? Walaupun kita sangat suka dipuji, tapi kita tak sampai bagi upah pada orang bila orang memuji. Paling kurang, terima kasih. Paling kurang dia cover dengan tambah pujian lagi. Contoh, nampak muda lah, tak percaya umur dah 50. Bukan, tak sebut umur lagi. Tengok tu, dah lari pitching. Bukan pitching, kita panggil apa? Punchline. Dah tersebut punchline. Okey, walaupun ada pun tolong gelak juga ya lepas ni. Contohlah, nampak muda lah, umur berapa? Nampak muda. Tak adalah muda lagi, dah 50. Nampak tak? Ayat tu sebenarnya menambahkan lagi pujian orang tu. Dah 50. Lagi terkejut. Ya, dah 50, dah tua dah ni. Nampak macam 40. Lagilah. Suka macam mana kita dipuji, kita tak bagi upah. Tapi Allah ya Hamid. Ada satu nama Allah Asmaul Husna, iaitu Allah ya Hamid, Allah yang maha terpuji, dan Allah sangat suka dipuji. Setiap kali kita memuji Allah, Allah akan bagi upah. Setiap kali kita memuji Allah, Allah bagi pahala-pahala. Dan upah yang paling besar orang yang suka memuji Allah adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katanya manusia memang suka dipuji, tetapi Allah yang Khalik, Allah yang maha menciptakan manusia, lagi suka dipuji oleh sekalian manusia. Sebab itu bangun pagi kita dianjurkan sebut doa apa? Alhamdulillah yang pertama. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah. Puji Allah dulu, yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Lagi sambungannya.
ba'da ma amatana wa ilahin nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. InsyaAllah orang yang suka memuji Allah di awal pagi, dia akan sentiasa menjadi orang yang terpuji dan suka bersyukur kepada Allah sampai tidur balik. Walaupun hari yang dilalui itu banyak ujian Allah, walaupun mungkin hari itu dia lapar, mungkin hari itu ada benda yang sedih, tapi sebab awal pagi dia dah memulakan dengan rasa syukur, rasa memuji Allah, dia sentiasa akan memuji Allah sampai tidur balik. Subhanallah. Sangat penting aura bila kita bangun tidur tu. Jangan awal-awal pagi dah marah. Awak bangunlah, daripada awak kahwin sampai sekarang, asyik saya kena kejut awak. Bila nak jadi suami soleh? Ramai mana wanita, perempuan dia memulakan dengan marah. Dan memang normal pun orang perempuan yang kejutkan lelaki, isi kejutkan suami. Betul tak? Kalau yang pelik sikit, yang rare sikit, suami bangun kejutkan isi, itu rare. Alhamdulillah. Jangan pula kita buat perbandingan. Tengoklah macam Nabi. Nabi kejutkan para isteri. Awak bila nak berubah? Saya nak juga rasa awak kejutkan saya, anak-anak. Oh, kemain lagi kan? Sebab kita tak dengar satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa sesungguhnya Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isterinya, lalu isterinya tidak bangun, kemudian dia mengambilkan air lalu dipercikkan kepada wajahnya. Maksudnya kemudian bangun lalu menunaikan ibadah, Allah merahmati. Kemudian sabda itu disambung lagi, sabda Nabi yang sahih ni ya. Allah merahmati seorang wanita, seorang isteri yang mengejutkan suami, lalu apabila tidak bangun dipercikkan air di wajahnya. Kemudian apabila keduanya menyambung dengan ibadah-ibadah, Allah merahmati. Jadi sebenarnya di setiap pagi kita berebut untuk saling kejutkan. Bahkan kita rasa bila suami kejutkan kita, alah kenapa awak kejutkan saya dulu, saya nak kejutkan awak. Tidur balik. Macam tu kan. Kalau orang yang faham dan beriman dan yakin dengan hadis ni, dia takkan pernah kecewa walaupun dia kahwin 30 tahun, 20 tahun, walaupun dialah yang kejutkan suami, kejutkan anak-anak. Walaupun anak tu dah besar, mungkin dah sekolah menengah, mulut dia tak akan keluar lagi bila dia dah belajar, dah ada ilmu. Sampai bila mak nak kejut ni, setiap pagi mak nak kejut, tak boleh kebangun sendiri. Nanti kita beli jaloceng yang bergegar rumah. Kadang jaloceng yang mengejutkan kita bukan jaloceng ya. Sebenarnya yang menjaga kita ketika tidur siapa? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Ini nama Allah Asmaul Husna ya. Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha mengawasi. Kita nak tidur pada waktu malam, kita pernah pesan tak pada Allah, ya Allah aku nak tidur ni, jantung tolong ya Allah bagi berdengup, nafas biar bernafas ya Allah, paru-paru biar mengepam aliran darah. Kita tak pernah pesan kepada Allah, Allah jaga kita tanpa gagal setiap saat, walaupun kita tak pernah pesan kepada Allah. Dan sebab itu ramai orang tak faham, dia rasa yang mengejutkan dia pagi-pagi jam loceng. Ramai mana orang bukan jam loceng mengejutkan dia, bunyi banyak kali tak bangun-bangun, betul kan? Sebab apa? Sebelum tidur, kita ni bangun awal pagi bergantung kepada makhluk, nak tidur pun bergantung pada makhluk. Lain jam bergantung pada makhluk. Tapi ada orang dia bergantung direct kepada Allah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Mumit. Ya Allah ya Mumit, ya Allah yang Maha mematikan, sebentar lagi engkau akan mematikan aku. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah bangkitkan, ya Allah ya Hayyu yang Maha hidup dan yang Maha mendirikan. Hayyu ya Qayyum yang Maha hidup dan yang Maha mendirikan. Ya Allah hidupkan aku kembali pukul 4 ya Allah. Pernah tak kita tidur malam kan? Bila kita tidur malam, kita set dalam kepala nak bangun pukul 4. Contoh nak bangun pukul 5. Tiba-tiba je terkejut, jam loceng tak bunyi lagi. Ya Allah, tepat-tepat pukul 4. Perasan tak? Banyak berlaku. Sebab apa? Bila kita dah hampir dekat nak tidur, kita masuk kepada satu dimensi minda separa sedar. Dekat nak tidur, kita set dalam kepala pukul 4 ya. Kita masuk minda separa sedar. Minda separa sedar ini satu minda yang akan memberi, ia satu minda yang kalau diri kita, minda kita sebenarnya terbagi pada dua, minda sedar dan minda separa sedar. Sedar tak ni? Sedar ya. Sekarang minda apa ni? Betul, sedar. Sebenarnya kita masih lagi diproses oleh sebahagian besar minda separa sedar. Yang mengawal mata berkedip, minda sedar ke tak sedar? Bukannya kita fikir nak kedip ke tak. Okey, kedip lah. Berapa kali? 2-3 kali. Kita tak sedar mata kita berkedip. Kalau kita menggaru pun rasa gatal terus. Ataupun sakit yang refleks so. Kemudian jantung yang sedang berdegup. Semua ni aliran tubuh badan kita ini
diuruskan, diatur oleh minda separa sedar, tapi hakikatnya Allah yang musawwir, Allah yang maha kreatif, yang sangat kreatif mengatur tubuh badan kita. Tapi nak sebutnya sebelum tidur tu sangat penting. Saya ni macam terus masuk je ni tips ke apa ke, tak ada ni turutan-turutan. Ni belum tentu kita akan buka ni. PowerPoint ni adalah 150 ni. Okey. Kita masuk, wow, iklan. Okey, kita sebenarnya sebab kita hari ni tip parenting juga, sangat penting ya kepada para ibu sekalian. Waktu sebelum tidur adalah tempoh yang sangat penting, sebab itu dalam Islam ada doa. Betul kan? Kalau orang bukan Islam, contoh Mak Saleh ke, Mak Saleh lah biasanya, orang barat. Dia waktu sebelum tidur dia buat apa? Ya, bedtime stories. Dia ada bedtime story. Dia ada baca cerita, baca buku cerita sampai anak dia tertidur. Betul kan? Tapi antara kesilapan besar ibu bapa hari ini, dia nak tidurkan anak sebab nak mudah dia letak depan TV ataupun depan video ataupun depan telefon lah. Jadi sambil dia buka cerita kanak-kanak tu, cerita kartun tu, budak tu leka sampai budak tu tertidur. Betul tak? Sebenarnya antara minda yang sangat kuat terakam apa-apa memori adalah minda separa sedar. Iaitu waktu kita mula nak tidur, nampak macam mama nak tidur, tapi masa tu kalau kita masukkan apa-apa mesej masuk tanpa ditolak. Kalau kita cakap sedar ni, kita cakap dekat anak kita gini-gini, ada ketikanya kita nampak dia angguk tapi tak terima pun. Ataupun dia memerotak dalam hati, dia menjawab. Kalau kita cakap, kenapa ni minum ni berdiri ni, dalam hati dia mungkin jawab, mak pun sama minum berdiri. Kadang kita kan, depan anak kita minum duduk. Kat dapur tu kan elok minum, tiba-tiba dengar anak kita berlari, cepat-cepat duduk. Kalau kita pun depan anak minum duduk, belakang anak minum berdiri, anak kita pun sama, depan kita dia jadi minum duduk, belakang kita dia minum berdiri, dekat sekolah dia minum berjalan. Jadi antara perkara yang penting yang kita nak masuk dalam minda separa sedar ni sebelum tidur, antaranya doa, lepas tu zikir, kemudian ada orang baca Quran sampai anak tertidur. Betul tak? Apa yang kita rakam dalam kepala, yang terakhir dia akan masuk dan dia jadi kekal dalam tempoh yang lama dalam minda kita. Malangnya bila kita bagi anak kita tengok cerita, tengok TV ataupun tengok video, kartun tu melompat-lompat, perkara yang terakhir dia rakam dalam memori dia adalah kartun tu melompat-lompat sekian hari, begitulah keadaan dia, sebab itu dia sangat hyperaktif. Maksudnya ia akan mempengaruhi tingkah laku dia selepas itu. Macam MC perkenalkan tadi kan, saya sebelum ini berpengalaman sebagai perunica rumah tangga, kaunselor rumah tangga. Ada berapa kes yang saya gunakan kaedah ni. Bila isi kata, ustazah saya dah buat itu, buat ni, macam mana nak ubah suami tak solat. Dah kahwin 15 tahun, 20 tahun suami tak solat, ustazah. Saya buat itu, macam-macam lah. Air tawar, doa, istighfar, apa-apa doa, apa-apa tip yang ustaz bagi saya dah buat. Masalah anak tak solat dan sebagainya. Saya kata cuba kamu gunakan kaedah minda separa sedar sebelum masa nak tidur tu. Sebab masa nak tidur tu, bila kita cakap sesuatu, dia orang tak akan menolak. Tapi janganlah cakap dalam keadaan yang sangat kuat. Contoh kalau suami dekat-dekat nak tidur kan, kita pun bisik. Macam dia mamai. Dia macam dah tidur, tapi orang panggil tidur-tidur ayam kan. Belum lena betul-betul. Kita pun duduk sebelah dia. Contoh kita doa, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang solat. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang solat. Ya Allah. Ataupun nak bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang mendirikan solat. Mungkin setiap malam, mungkin memakan masa 3 minggu, mungkin 40 hari. Sampai satu ketika benda tu betul-betul melekat dalam fikiran dia. Sebab masa kita bisik tu dia tak boleh jawab. Kalau cakap depan, bang semayang lah, kadang boleh jadi bertengkar, boleh jadi bergaduh. Dia akan menolak sebab dalam sedar. Tapi dalam keadaan minda separa sedar, diulang-ulang, ya bang solat lah bang solat bang solat ya. Tiba dia bangun pula kan. Memekak. Walaupun dia nampak dah lena, tapi awal-awal tu. Sebab apa? Ketika sedar mulut boleh menjawab. Bila masa tidur, kita nampak mata memang dah tutup, tetapi telinga tetap terbuka. Telinga masih mendengar. Buktinya kita ibu-ibu kan, walaupun tidur lena, anak menangis, bangun tak? Bangun. Kadang yang ajaibnya, kalau sekarang ni saya ada anak yang nombor 6 tu, anak yang kecil tu, bukan darjah 1, minta maaf, 1 tahun. Jadi tidur dengan kita lagi kan. Jadi kadang dia bergerak sikit je,
Kita tidur lena, dia bergerak macam rasa bergolek kan. Kita boleh tu seorang ibu. Betul tak? Maksudnya memang kita tidur kita lena, tapi telinga kita sebenarnya masih mendengar. Dia bergerak sikit tu boleh rasa, oh nasib baik sedang elok tak jatuh. Kita pun, awak ni tidur mati anak nak jatuh. Kita kalau kita stres, jangan kita cemburu bila pasangan kita tak stres. Kita terkejut, jangan cemburu bila pasangan kita tak terkejut. Dan percaya atau tidak, orang lelaki bila isteri dia tak ada, dia pandai bangun sendiri. Betul tak? Dia akan gerti bangun sendiri. Anak pun sama. Itulah peranan besar seorang wanita dalam sebuah rumah tangga. Bila dia ada je, semua orang macam meletakkan harapan pada seorang wanita tu. Untuk kita faham wanita ini, dia adalah sumber cuaca rumah tangga. Kalau seorang ibu tu gembira, happy, bahagia, cuaca rumah pun akan jadi bahagia, gembira, happy. Tapi kalau seorang ibu tu, seorang isteri tu, cuaca dia ribut taufan, seluruh rumah ribut taufan. Ataupun mendung, ataupun gelap. Betul atau tidak? Kalaulah kita muka masam, kita merajuk dengan suami ceria, anak-anak akan terpengaruh dengan cuaca ibu. Sebab yang masak kita, yang nak buat ceria kita. Tapi kalau suami je masam, kita ceria, kita dengan anak buat relax. Biarlah dia nak merajuk apa, dia nak mengas. Okey je, rumah tangga tu okey. Maksudnya, cuaca rumah tangga berkait rapat dengan cuaca seorang ibu ataupun isteri. Tetapi cuaca isteri sangat berkait rapat dengan cuaca suami. Betul tak? Kalau suami buat dia pakai lawa-lawa tak puji, kita tanya, awak nampak macam mana saya? Okey? Okey je. Yelah, apa lagi? Saya okey je, okey. Pergi pejabat, ada lelaki lain yang puji. Lawa nampak hari ni. Terusik tak hati kita? Betul kan? Sebab itu tip memuji. Tadi kita pergi bab memuji. Pujilah pasangan kita sebelum orang lain memujinya. Pujilah anak kita sebelum orang lain memujinya. Bukan puji pasangan, puji anak, puji orang yang terdekat ni. Dia bukannya masuk nanti riak takabur ujub kan, Ustazah. Itu kalau ada bab pujian ni, memang ada skill dia, ada syarat-syarat dia. Kalau kita puji sampai rasa ujub takabur, kita menimbulkan dosa. Tapi kalau ahli keluarga ni tak ada riak takabur sangat dah, betul tak? Suami puji isteri, isteri puji suami, kita puji anak. Saya minta maaf, kadang-kadang kita ibu bapa kita lupa nak memuji anak. Kita hanya highlight apa benda kekurangan asal anak kita. Ni stokin siapa ni? Ini beg siapa ni? Ini pinggan siapa ni? Ini bilik siapa bersepah ni? Tapi time dia kemas bilik, kita tak puji-puji sangat. Masa dia lipat kain simut, kita tak puji, bagusnya kain simut. Seminggu tu ada sekali kain simut dia tak lipat. Yang tu berbakul-bakul. Akhirnya yang kita risau anak ini bila ada seorang lelaki lain yang selalu bila jumpa puji, awak ni manis lah, adik manis, adik manis. Walaupun bangla puji, dia boleh jatuh hati tau. Bila nak pergi college, adik manis, adik manis. Dalam telinga dia, fikiran dia sepanjang hidup dia, mak ayah dia tak pernah puji dia manis. Apa selebet sangat muka macam ni. Keruh je muka, rambut tu busuk. Kadang tu kepam bau. Tapi ada orang luar memuji-muji, akhirnya cinta kasih sayang dia boleh balik arah. Tak berapa sayang mak ayah dia. Rupanya orang luar lebih melihat kecantikannya. Jadi berhati-hati dalam keadaan memuji. Nanti kita akan pergi lebih lagi. Sebab keadaan memuji, kalau kanak-kanak, kalau kita suka dipuji, kanak-kanak lagi suka dipuji. Kalau saya guna keadaan pujian. Ada waktu ketika saya berkumpul dengan anak-anak, budak-budak tu 6 orang. Ada waktu ketika muhasabah. Maksudnya muhasabah, apa yang Umi nak tegur. Okey, Atikah nak tegur apa Luqman? Okey, nak tegur apa Luqman, bersedia je kan. Stres je sebab kena komplain dengan adik-beradik ni. Tapi ada ketikanya no komplain, pujian saja. Okey, Atikah nak puji apa Luqman? Bagi Atikah lah, Luqman ni walaupun, jangan ada walaupun kan. Walaupun dia ni tak ada, puji saja dibenarkan. Ini time slot untuk puji. Adik kecil dia puji, Luqman ni abang yang bagus. Semua kopi sebab tak ada idea. Tak time puji tak ada idea. Time suruh muhasabah, Luqman ni gini-gini, Atikah macam ni. Umi nak tahu tak Atikah hari tu kan dia gini. Bab menyimpan kesilapan, kekurangan, ya Allah, bukan orang tua je, budak-budak pun mahir. Lagi menakutkan kalau buka peluang. Okey, anak-anak Umi ada nak komen Umi tak? Okey, mata Umi tu lain macam. Okey. Tapi anak saya memang diajar.
memang dah dibiasakan. Umi minta maaf lah, Atika nak cakap pasal Umi, kita nikah ya Allah terhiris. Kalau mulut tu laju sampai hati, Atika cakap macam tu dekat Umi kan. Kita jangan guna kuasa veto kita. Sampai hati Atikah, Umi kalau nak ungkit lah, Umi susah payah mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan. Ramai mana seorang ibu dia suka ungkit benda tu, betul tak? Umi jaga sampai tak tidur malam. Seorang ibu yang bercakap begini, dia lupa yang jaga anak dia bukan dia. Yang jaga anak kita adalah Allah ya Hafiz ya Muhaimin, Allah yang maha menjaga, maha mengawasi. Allah yang bagi kudrat, Allah yang qawi, Allah yang maha kuat, yang bagi kita kekuatan untuk bangun malam, bagi kekuatan untuk kita menahan sakit, mengandung, melahirkan, menyusu. Allah yang bagi semuanya. Jadi seorang ibu yang menyandarkan diri dia, mak yang jaga kau, mak yang ni, dia akan kecewa bila satu hari nanti anak tidak membalas jasanya. Sebab apa? Kita sebenarnya sangat mengharapkan balasan daripada Allah. Tapi seorang ibu mengharapkan balasan daripada anak, takut kita menyesal, kita jadi orang muflis di akhirat kelak. Bila kita menyangkakan kita ada banyak pahala kerana mengandung, melahirkan, menyusu, membesarkan anak, tapi di akhirat kelak ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, di akhirat kelak Allah akan menempelak, Allah akan menempelak golongan manusia, yang mana Allah akan berkata kepada mereka, carilah mereka yang engkau ketika hidup di dunia dahulu engkau perbuat kerana mereka. Maksudnya kalau ketika hidup dulu kamu buat baik kepada suami kerana suami, kamu masak, kamu kemas rumah, kamu sabar kerana suami, bukan kerana Allah. Cari suami kamu, adakah suami kamu boleh membantu kamu pada hari ini? Adakah suami kamu boleh memberi pahala untuk kamu hari ini? Na'udzubillah. Kita akan diuji. Satu hari suami tak menghargai kita, kita akan diuji. Anak kita tak menghargai kita. Bila dia dah nikah, dia utamakan isteri dia. Isteri pula mengutamakan suami. Dia orang pergi berjalan bercuti, tak bawa kita. Kita akan kecil hati. Ketika itu sebenarnya Allah nak bagi kita faham, pengorbanan yang kita buat daripada start mengandung semua tu sampai dia besar adalah kerana Allah, bukan kerana anak. Sebab anak kita tak akan mampu membalas jasa kita. Tapi Allah lah yang maha membalas walaupun sekecil sebesar biji zarah. Zarah ni kena tengok bawah mikroskop kan. Subhanallah. Masya Allah. Okey, pergi sikit pada minda sepada sedar tadi. Antara beberapa kes saya, suami ni bila dah tidur isteri ulang, bang solat bang, bang solat bang, abang solat. Dia kata sampai satu ketika suami dia bangun solat. Bukan suami ni tak reti solat, pandai. Satu ketika bangun tidur subuh solat dah tak tinggal. Dia kata insya-Allah ustazah, mudah-mudahan berkat sebab dia ulang-ulang tu, dia masuk pada minda sepada sedar, akhirnya beri kepada hati, terbuka hati sebab benda tu dah melekat dalam fikiran dia. Solat. Akhirnya dia bangun pada suatu hari, dia terus solat dan dia tak tinggalkan solat lagi. Subhanallah. Itu keadaan doa jugalah. Solat. Sama juga anak kita, biarlah yang terakhir sebelum tidur adalah zikir, bacaan Al-Quran ataupun doa. Bukannya marah kita, dah tidur, tutup mata sekarang, tutup lampu, tidur. Dia tidur dalam keadaan ketakutan, dipaksa dan sebagainya. Dan sebenarnya memang kalau baca ayat Quran ni memang mengantuk. Betul tak? Perasan tak? Kalau tengok telefon, memang lambat sikit lah tidur tu. Lepas tu tengok dah pukul 2, tengok lagi WhatsApp, tengok lagi Facebook, tiba-tiba boleh stop Facebook orang yang kita tak suka pula. Contohlah. Ataupun artis ke, tengok Insta. Ada orang tanya, ustazah macam mana ya, susahlah nak tidur malam, baca je Quran. Tak sampai satu hukum muka surat, dia main ngantuk. Kadang baca keluar Allah tak sempat habis, keluar Allah. Nak ulang 3 kali, 3 kul tu kan, pun payah nak habis. Sebenarnya memang satu keadaannya kenapa bila kita baca Quran kita mengantuk, satu keadaan sebab kita terlalu banyak dosa. Kita terlalu banyak dosa, hati kita sangat berkarat, hati kita kotor. Bila kita baca Quran tak jadi sedap, kita jadi mengantuk automatik. Tak sama dengan kita tengok drama sejam boleh maintain, lepas tu sambung lagi boleh maintain. Cuba ambil Quran lepas baca drama, tak sampai satu muka surat, ya Allah kalau maha mengetahui bahawasanya aku lemah ya Allah. Tiba-tiba kan. Tapi tengok drama okey je. Sebab apa? Drama tu kita buat benda yang sia-sia. Benda itu boleh bercampur dengan maksiat. Bila tengok aurat, boleh tengok pergaulan bebas dalam TV dan sebagainya. Dan yang membantu ketika menguatkan kita adalah syaitan yang mengalir dalam darah kita. Tapi bila kita mula nak baca Quran, nak mula zikrullah, badan kita rasa penat, rasa ngantuk. Sebab ketika itu syaitan juga yang menghalang kita untuk menikmatinya, dan dosa kita sendiri yang menghalang.
Yang kedua, dan memang bila kita baca ayat Al-Quran, dia memberi suatu keadaan yang menenangkan. Kita akan rasa tenang. Betul tak? Rasa tenang sampailah kita tertidur. Subhanallah. InsyaAllah. Jadi itu antara langkah. Kalau orang tanya, Ustazah, anak saya degil Ustazah, kalau cakap depan menjawab. Cakap masa dia tidur, dia takkan menjawab. Tapi kalau dia mahir sangat menjawab kan, tengah tidur pun dia jawab. Biasanya tak. Jadi anak kita tak akan menolak nasihat je. Nak, abang jadi abang yang baik. Abang sulung contoh. Anak lelaki sulung mencabar sikit kan. Jadi abang yang rajin, jadi contoh pada anak-anak, pada adik-adik. Jadi contoh yang baik. Ulang. Nampak dia dah tidur. Dia tak akan menjawab. Tapi satu ketika mesej tu melekat masuk ke dalam minda separa sedar. Saya nak sentuh sikit lagi pasal minda separa sedar. Okey. Puan nama siapa tadi? Puan Erni. Puan dah nikah berapa tahun? 15 tahun nikah. Sayang tak suami? Sayang. Jawapan standard sayang. Okey. Sayang sangat suami kan? Okey. 5 hari lepas suami pakai baju warna apa? Saja je nak test. 5 hari lepas suami pakai baju warna apa? Tak ingat kan? Okey. 5 hari lepas Puan Aini pakai baju warna apa? Tak ingat juga kan? Kita punya sendiri pun tak ingat kan 5 hari lepas. Bukan lama sangat. Baiklah, Puan Aini nikah 15 tahun. 15 tahun yang lepas, masa hari pernikahan pakai baju warna apa? Ingat? Warna peach. Yang 15 tahun yang lepas ingat, yang 5 hari yang lepas tak ingat. Kenapa? Apa yang membezakan? Sebab hari istimewa, sangat nostalgik, betul tak? Dia sebenarnya dia masuk dalam minda apa? Minda separa sedar. Dia kekal lama. Minda separa sedar ni 70%, ya, minda sedar 30% saja. Sisa badan kita semua dikawal oleh minda separa sedar. Ini satu ilmu metafizik lah, bolehlah baca. Walaupun orang kata mengarut je ilmu ni, dia bertentangan dengan akidah, tak. Itu salah satu ilmu saintis lah. Kaji tentang otak kita. Banyak perkara yang kita simpan kepada minda separa sedar yang mana kita tak akan lupa. Antara kawan yang kita sayang sekolah menengah, kita ingat. Tapi ada kawan yang kita baru kenal, jumpa 2 hari lepas, dah tanya nama hari ni, nama siapa dah? Padahal baru 2 hari lepas tanya, baru semalam tanya. Kadang pagi tadi kan tanya, jumpa puan nama siapa masa salam tadi kan. Ini tanya lagi, baru dalam berapa minit. Nama siapa puan? Tak ingat. Malah puan cakap tadi pun saya dah tak ingat sekarang. Tapi nak cakapnya sebab apa? Kita tak masuk dalam minda separa sedar tu. Tapi kenangan yang manis, yang kuat, yang kita memang bagi kesan dalam nostalgia kita, dia akan masuk, kita boleh sebut terus je. Masya Allah. Sama juga bila kita nak pasak sesuatu, kita bisik dalam keadaan minda separa sedar, dia akan masuk dalam. Anak kita satu ketika berubah akhlak dia sebab masuk ke dalam minda dia, jadi abang yang baik, jadi contoh pada adik-adik. Sebab kalau minda sedar kita pesankan, ada waktu dia ingat nak jadi kakak yang baik, dia jadi kontrol, jadi kakak yang baik. Tapi banyak keadaan dia tak ingat pun dan dia perlu jadi kakak. Dia lagi adik daripada adik dia. Okey, subhanallah. Kita nak tengok ni yang kita sediakan ni. Cantik di mata, anggun di hati, indah peribadi. Ini tajuk yang diberikan hari ini kan. Jangan bersedih, jadilah wanita yang paling bahagia. Subhanallah. Bahagia tak semua ni? Betul bahagia? Okey, saya tanya lagi sekali. Bahagia tak semua ni? Ada yang tak jawab? Ada insya-Allah macam antara dua, bahagia dengan derita semua. Okey, kalau saya tanya wanita di sini, apa sumber bahagia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Rasanya jawab yang tu je kan. Tapi hakikatnya kita tak jadikan Allah sumber bahagia kita. Itu hakikat sebenar. Okey, kalau saya tanya puan tudung merah. Puan tudung merah, betul ke puan? Kecil lagi. Puan. Ni tudung peach, tudung merah. Puan, sedar tak ni puan pakai tudung merah? Sedar? Ya. Apa sumber bahagia puan? Oh, student. Tapi puan? Tak. Cik. Okey, bertukar. Sorry. Cik. Cik adik. Bahagia tak sekarang? Jawab je bahagia. Jawapan standard. Bahagia. Tu senyum tu bahagia kan? Okey. Apa sumber bahagia?
Dah confused dah. Kamu senyum kenapa sekarang? Sekarang senyum kan? Sebab apa senyum? Tak tahu, senyum saja-saja. Okey, siapa yang nak jawab? Dia rasa dia bahagia sekarang sebab apa? Siapa nak jawab? Puan, sebab apa? Sebab ada baby. Tengok dia bawa baby, geraklah pula. Berapa bulan tu? 7 bulan. Comel je kan? Peserta paling muda. Okey. Subhanallah, baby ni kan, untung kan jadi baby, tapi kita pernah jadi baby. Kalau kita tengok, seronoknya jadi baby, kita lupa kita pernah jadi baby. Kan, baby ni, ya Allah, senyum, suka, tapi baby pun stres. Sebab buktinya dia menangis, betul kan? Maksud dia pun stres. Bila keluar je ke bumi, dulu-dulu di alam rahim. Bila keluar je daripada perut, pertama kali dia menangis. Sebab dia tahu keluarnya ini alam yang penuh dengan hujan, dengan penuh pancaroba. Dia tunjukkan stres dia dengan menangis sebab dia lapar. Mungkin dia sejuk. Dia bagi tindak balas. Ya kan, betul kan? Dia kata, faham Ustazah ni. Saya pun stres. Bila tengok Umi, Abi bergaduh contohnya. Sebab emosi kita, baby memang boleh rasa. Kadang menyusu tu kan sambil marah. Menyusu tu sambil mulut tu tak puas hati dengan ayah dia kan. Sebab air susu tu yang keluar pun berbeza. Dengan waktu gembira air susu keluar lain, waktu bahagia air susu lain. Emosi ibu memang akan terkesan kepada emosi anak, baby, lagilah yang dalam perut. Subhanallah. Okey, kita untuk memilih bahagia ataupun tidak itu pilihan kita. Sebenarnya kita ada banyak sebab untuk bahagia berbanding sebab untuk derita. Betul atau tidak? Tapi kadang bahagia, sumber bahagia tu banyak sangat. Allah uji sikit saja. Kita fokus kepada sumber derita, akhirnya kita tak nampak sumber bahagia. Contoh, ada seorang wanita, bukan seorang sebenarnya, ramai sangat. Walaupun saya dah berhenti kerja sebagai perunding cara, walaupun dah berhenti sebagai kaunselor, tapi mesej tak pernah berhenti. Ustazah, kehidupan saya gelap Ustazah. Saya dah tak mampu nak teruskan kehidupan. Sebab apa? Punca suami curang contohnya. Suami ada perempuan lain. Suami main dengan isteri orang lain. Suami sekian-sekian. Itu sebenarnya memang satu ujian yang berat bagi seorang wanita. Ustazah, saya dah berkorban untuk dia. Ustazah, saya lahirkan anak dia 6 orang Ustazah. Saya habiskan seluruh kehidupan saya. Memang sangat kecewa. Yang kahwin 30 tahun, betul tak? Yang kahwin 20 tahun, tiba-tiba suami terlibat dengan wanita yang lebih muda. Kasih sayang, perhatian, ya Allah. Orang lelaki kalau angau, lelaki tua kalau angau lebih dahsyat daripada lelaki muda. Lelaki purba. Kan? Banyak kes saya, umur dah 60, umur dah 50, angau dengan perempuan muda, sampai dia cakap, Ustazah, sampai tahap gambar perempuan tu tidur sebelah dia. Kan tidur tak katil, dia kena tidur bawah. Gambar perempuan tu duduk sebelah tidur. Kadang pasal laptop, gambar perempuan duduk. Ya Allah, saya kata takkan pakcik jadi macam tu Tuan Haji ni. Dia kata, Ustazah, kena buatan kot. Kan? Mungkin kena manderam. Cerita manderam ke, buatan ke, kena sihir ke, tu nombor 2. Sekarang apa yang Hajah nak buat? Apa usaha Hajah? Nak selamatkan. Jangan pandang suami tu yang membuat keburukan, tapi pandang Allah sedang uji Hajah dan Allah sedang uji suami. Jadikan suami tu, anggap dia sedang sakit. Macam mana nak buat? Lepas tu, muka dia kan sedih, menangis je. Mesej tak habis-habis. Sedih, menangis, sedih, menangis. Saya pun tanya, Hajah ada anak berapa orang? Ada 6 orang. Anak, macam mana keadaan anak? Semua berjaya Ustazah, semua dah nikah sekarang ni. Hajah ada adik-beradik? Ada Ustazah, ada adik-beradik. Lepas tu ada mak ayah lagi? Ada yang mak ayah ada. Saya kata, Hajah sekarang ni macam ni. Kalau Hajah berterusan sedih, menangis sampai anak-anak balik duk tengok mak kuru tak lalu makan sebab ayah ni ada masalah. Betul kan? Sekarang Hajah kena tengok Hajah ada banyak lagi sumber bahagia. Puan ada banyak sumber bahagia. Sekarang ni sementara suami tengah sakit tu, suami tengah sakit, habiskan masa dengan anak-anak. Minta izin dengan suami pergi rumah anak seorang-seorang. Lepas tu habiskan masa pula dengan adik-beradik. Adik-beradik dah lama tak kontak. Adik-beradik dah lama birthday dia kita tak bagi hadiah. Ada tak kawan-kawan pun ada kawan? Ramai. Saya ada ramai kawan-kawan dah lama tak kontak. Ini masanya. Sebenarnya kita ada ramai lagi manusia lain yang kita boleh dapat kasih sayang. Tapi ramai mana seorang wanita bila kahwin dengan suami, dia fokus pada suami semata-mata. Kasih sayang dia, perhatian dia, khidmat dia, kasih sayang semua pada suami. Dia lupa dia pun perlu bagi kasih sayang pada adik-beradik dia.
pada anak-anak dia, pada cucu dia, pada kawan-kawan dia. Dia kata, dan ramai yang ambil teknik ni. Tak apa, puan buat je. Minta je dengan suami nak pergi berjalan dengan kawan-kawan contoh. Suami izinkan, okey lah. Nak pergi rumah anak seminggu 2 minggu. Sampai ketika suami sendiri rasa kesunyian. Suami sendiri yang cari balik isteri ni. Suami sendiri rasa, hari tu menangis-nangis, teruk. Suami rasa macam dia kuat, dia ada kesuweto. Sebab tengok isteri menderita semuanya. Dia rasa dia memang, dia buat macam mana pun isteri tetap akan, maksudnya akan menderita, dia jadi rasa puas hati. Dia rasa dia sangat mendominasi isteri dia. Tapi bila tengok isteri dia boleh teruskan kehidupan, isteri boleh relax walaupun dia buat perangai macam ni, dia mula merasa menagih. Dia akan menagih perhatian daripada isteri itu. Maksudnya yang saya nak sampaikan, kita ada banyak sumber bahagia, tapi ramai mana wanita kerana suami saja, sebab suami saja, kawan dia lupakan, adik-beradik dia lupakan. Baru je dalam bulan lepas seorang ibu dia jumpa saya, mula dia mesej, masa tu saya belum pergi umrah, saya balik umrah dalam 5 hari lepas. Dia bagi satu kata, Ustazah tolong doakan anak perempuan saya baru kahwin setahun lebih. Sekarang ada masalah dengan suami sekian-sekian. Teruk sangat masalah suami dia gini. Saya tanya soalan apa? Saya minta maaf. Sejak anak perempuan ini nikah dengan suami, macam mana hubungan dengan adik-beradik, dengan puan, dengan suami puan? Dia kata memang Ustazah, anak dia ni lepas saja nikah, semua suami belaka. Sampai adik-beradik kecil hati. Yang selama ni hidup 20 tahun dengan adik-beradik, betul tak? Yang sama ni bergosen dia, berkasih sayang dengan adik-beradik. Tiba-tiba bila nikah je, adik-beradik terus lupa. Birthday adik-beradik tak ada nak ucap, berkumpul, semua suami saja. Dan bila dia diuji dengan suami, Ustazah keadaan dia sangat teruk. Baru setahun nikah dia uji dengan suami. Keadaan kurus kering, Ustazah tak lalu makan, asyik menangis je. Saya kata mungkin sebab dia melupakan orang yang pernah berkasih sayang. Ya, dengan saya pun Ustazah dia kurang, dengan ayah dia pun kurang. Sebab alasan dia lepas nikah, kedudukan suami nombor 1. Betul kan? Ramai orang perempuan salah faham macam tu. Sedangkan kita datang daripada siapa? Ibu bapa kita. Dan kita datang sebelum ini kita ada jalinan kasih sayang kuat, silaturahim dengan adik-beradik kita. Jadi saya kata ini satu teguran kepada anak puan. Ingatkan dia balik, bagi tahu dia kami ada, puan ada, adik-beradik ada. Bersama dengan dia. Baliklah sekali-sekala untuk sama bagi support pada dia, kuat untuk menghadapi ujian daripada suami. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Jadi sebab utama untuk bahagia, kita ada banyak sebab untuk bahagia berbanding sebab untuk derita. Okey, kita buat muhasabah sikit. Tak boleh, tak payah bergerak. Tengok ya gambar ni. Kita nak bahagia, berjaya, selesa, kaya, gembira, ceria, dihargai, disayangi, disuka, dipuji, dihormati. Betul tak? Yang ni kita nak kan? Nak kaya, orang suka, orang puji, orang hargai. Kadang ada 100 orang yang suka kita, ada seorang tak suka. Duk highlight yang tu lah. Aku pelik lah, macam mana dia boleh tak suka aku? Macam tu kan. Aku tak pernah buat salah apa-apa pun dengan dia. Macam mana kita boleh declare kita tak pernah buat salah? Aku tak pernah cari pasal dengan dia. Rasanya aku ni jenis yang tak cari masalah. Kamai duk puji diri sendiri ni. Tak puas hati bila ada seorang tak suka kita. Ada seorang yang kecam kita. Ada seorang yang hentam kita. Subhanallah. Siapa kita yang tidak ada buat salah dan buat silap? Nabi sendiri sebut, Al-insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak akan sunyi, tidak akan terlepas daripada buat salah dan juga lupa. Hakikatnya hidup kita mengalami kegagalan, kesukaran, tekanan, konflik, tidak dihargai, dizalimi, dianiaya, tikam belakang, dikutuk, diumpat, dikhianati, dimarah, maruah dipijak, dihina, dimaki. Betul atau tidak? Betul ke tidak ni? Rasa tak berapa betul, rasa kita banyak yang ni. Sebab kita memang nak yang ni, kita fokus yang ni. Antara ini, ni, kadang orang tikam belakang, kadang orang mengumpat. Sedih tak kalau kita tahu orang ngumpat kita? Kita buat apa bila kita tahu orang tu ngumpat kita? Baru semalam kita belanja dia makan. Hari ni orang pun datang. Ada seorang hamba Allah datang. Kau semalam belanja dia makan. Kau tahu tak dia ngumpat kau belakang? Awak belanja dia makan. Tahu tak dia ngumpat awak belakang? Dia ngumpat apa? Orang tu pun cerita. Ini pengadu domba ni. Pengadu domba lebih besar daripada, dosa dia lebih besar, lebih berat daripada pengumpat. Sebab kalau kita mengumpat berdua kan, ngumpat ni, dua orang ni mengumpat, Ustazah ni apalah ceramah.
Tak apa-apa, ngumpat tu. Saya tak tahu, betul kan? Diorang duduk bisik ataupun mesej. Rupanya mesej berdua, ngumpat berceramah. Contohlah kan. Saya tak tahu. Elok je lepas tu makan sama-sama, ambil gambar. Betul kan? Sampai balik, saya tak tahu. Tapi kalau tiba puan bagi tahu saya, Ustazah tahu tak? Yang jadi MC tadi dia cakap macam ni pada Ustazah. Saya ni ya Allah sampai hati MC tu nampak macam baik. Habis. Akan timbul rasa benci, adakah timbul rasa tak suka walaupun lepas tu kan. Pada MC ni lepas tu dah insaf bertaubat nasuha contoh kan. Lepas tu mesej balik, walaupun datanglah berapa kali mesej, mesti tegian juga yang dia umpat. Betul tak? Betapa bahayanya penyakit ataupun pesakit pembawaan penyakit pengandu domba. Sebab itu dosa pengandu domba lebih berat daripada dosa pengumpat. Antara dosa yang tidak diampunkan dan yang banyak diazab di alam kubur adalah pengandu domba. Masya Allah. Na'udzubillah. Sebab dia akan memutuskan hubungan silaturahim. Ada antara dua orang yang berbeza. Jadi kalau ada orang mengumpat dengan kita, kita akan umpatlah ni. Sebab pengumpat takkan seorang-seorang. Kau sedang buat apa tu kan? Ngumpat. Mengumpat tak ada seorang-seorang. Tak ada. Kadang kita cakap kan, kadang kita cakap, saya tak ngumpat, saya cuma dengar je. Saya tak ngumpat, saya cuma dengar je. Samalah tu. Yang mengumpat, yang mendengar, umpatan kedudukan sama. Sebab pengumpat takkan boleh mengumpat tanpa ada yang mendengar. Betul tak? Jadi kita nak letak kedudukan kita level baik sikit kan. Saya tak ngumpat, saya cuma dengar je. Sama. Tak ada yang mengumpat tu boleh ngumpat seseorang tanpa kita jadi pendengar setia. Kadang mengumpat tu sambil mengumpat, sambil istighfar. Astaghfirullah, betul ke Ustazah tu macam tu? Ya Allah, astaghfirullah. Ngumpat tu istighfar. Ya Allah, Allahu Akbar. Betul ke? Nampak tak? Sebenarnya tak ada nilai pun istighfar ataupun zikir kita bila kita selang dalam buat maksiat. Itu maksiat tu mengumpat tu. Kalau hari ni kita sedih mendengar orang kita umpat, kadang-kadang kita boleh batalkan balik pahala yang dah sedia ada. Contoh kan, kita dah belanja dia makan semalam. Hari ni pengandu domba bagi tahu, awak belanja dia makan McDonald. Macam tu kan. Belanja makan McD. Awak tahu tak dia ngumpat awak semalam dengan berapa orang? Dia mengata apa? Terus hari ni elok semalam dapat pahala belanja makan. Hari ni cakap, aku tak halal aku belanja semalam. Betul tak? Sebab itu saja pahala kita boleh hangus. Dan untuk mengubat hati kita yang diumpat orang, kalau saya lah, tak apalah dia umpat saya pun pernah umpat orang lain. Kita sebenarnya saling umpat mengumpat, betul tak? Kita, kalau kita sedih, kita diumpat oleh orang lain, kita kena ingat, kita sendiri pun selalu umpat. Jadi kalau kita nak berhenti diumpat oleh orang lain, syaratnya berhenti mengumpat orang. Senang ke susah nak berhenti mengumpat? Betul, susah. Yang berceramah ni pun sama ni. Sama, memang susah. Kadang tak sengaja. Kan kat traffic light, kadang bukan mulut mengumpat. Adalah orang parking, naik motor, berpeluk laki perempuan, siku. Mulut tak cakap apa. Sudah dah mengata orang tu, tak kenal tu. Takkan nak buka cermin, dek minta maaf tadi mengata. Tak ada. Orang tu dah berlalu, kita tak kenal. Ya Allah. Saya kan sebab saya dah selalu dengan kerja dengan bahagian berurusan dengan bahagian puak kuasa yang tangkapan ni. Orang yang buat jenayah syariah, buat maksiat, yang kena tangkap tangkap khalwat dan semuanya ni kan, orang-orang muda. Bila saya bergaul dengan mereka, kadang program tu saya pagi sampai petang 1 hari dengan pelaku jenayah syariah. Yang minum arak, yang apa lagi? Nombor ekor, yang khalwat semua ni kan. Bila saya bersama dengan diorang, saya baca luahan perasaan, mereka ni yang sangat sosial ni datang daripada keluarga yang porak-peranda. Mereka mesti akan salahkan siapa? Mak ayah saya yang salah sebab tak didik saya. Tak pernah ajar saya semayang, tak pernah ajar saya tentang ni. Mak sendiri bawa lelaki balik rumah, ayah sendiri selalu curang gini-gini. Saya terlibat dengan ni sebab saya ketagihan video lucah contoh. Kenapa terlibat dengan aktiviti pelacuran? Saya ketagihan tengok video lucah. Sebab apa? Ayah saya ajak saya daripada kecil tengok video lucah. Bila saya baca, akhirnya kita jadi kesian. Bila kita tengok orang muda buat maksiat, color rambut, duduk lepak laki perempuan peluk-peluk, sepatutnya yang keluar pada mulut kita, ya Allah berilah aku hidayah dan diri hidayah. Itu bahasa Melayu lah. Tapi kalau doa bahasa Arabnya,
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tapi kita niat terus, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Niat sekali orang yang kita tengok buat maksiat tu atas jalanmu ya Allah dan dalam ketaatan kepadamu. Tapi bahasa Melayu ialah senang kan? Oh ya muqallibal qulub, tak ingat-ingat orang tu pun dah berlalu kan. Jadi kita doa je, ya Allah, berilah kami hidayah. Apa doa ustazah baru nak cari apa kan? Ya muqallibal qulub, itu doa daripada Nabi SAW. Tapi kalau bahasa Melayu, Allah Maha mendengar, Allah yang Sami' dan Allah yang Maha memahami, Allah sangat faham. Ya Allah, berilah kami hidayah. Rupanya, hikmahnya kalau hari itu kita keluar daripada rumah, kita pergi shopping kompleks. Shopping kompleks. Shopping kompleks. Kita tengok ada perempuan tua, dah pun, tapi pakai baju ketat. Pernah tengok tak? Dah tua pakai legging. Lepas tu badan tu berlipat-lipat tu. Kita kira 3 lipat pakai baju ketat juga. Dah ada lipat-lipat tu pakai ketat juga. Mulut tu laju je mengata, betul tak? Kadang mengumpat, mengata. Masa kita mengata orang lain, kita dalam keadaan sombong. Sebab sombong kenapa? Kita rasa kita lebih baik daripada dia. Kita tak tahu perakhiran hidup kita macam mana, perakhiran orang tu macam mana. Yang terbaik rupanya kalau 10 makcik lah yang berlipat-lipat kita jumpa hari tu, kita takkan terkeluar, ya Allah dah tua macam ni, tak sedar diri. Kalau badan elok, macam tu pula keluar. Kalau slim tu lain lah. Ada kadang terkeluar macam tu. Slim tak slim memang tak boleh dedahkan aurat. Rupanya hikmah lepas ni sebab kita dah belajar, terus doa. Ya Allah, berilah kami hidayah. Terus niat untuk makcik tu. Ya Allah, berilah makcik ni hidayah. Macam tu kan. Macam bagus sangat. Bila cerita pasal hidayah, jangan mula dengan doa pada orang lain. Diri kita. Kita yang paling perlu hidayah Allah. Sebab takut masa kita doakan orang tu supaya dapat hidayah, kita rasa kita ni orang baik. Rupanya kita doakan untuk dia hidayah, kita sedang rasa kita lebih baik daripada dia. InsyaAllah ya, seramai mana kita doakan untuk orang lain, Allah akan jaga zuriat keturunan kita, anak cucu kita. Sebab mulut dia, nenek dia ni, kita ni esok jadi nenek ni, selalu doakan cucu orang lain, Allah akan jaga zuriat keturunan kita berkat kita suka doakan untuk orang lain. Itu kan hadis Nabi sebut, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi. Sebab makcik tu tak tahu kita doakan dia, betul tak? Budak muda tu tak tahu ni. Tak ada kita cakap, cik saya dah doa dah hidayah untuk encik. Kita tak cakap, kita tak kenal dia. Kita tak tahu siapa dia. Tapi senyap-senyap kita tengok, ya Allah, terselit dalam hati. Kau tak sebutkan mula, ya Allah berilah kami hidayah. Rupanya setiap hari kita keluar, kita nampak orang yang memerlukan hidayah petunjuk daripada Allah. Setiap hari itulah kita sedang didoakan kembali oleh para malaikat. Kan Nabi bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, para malaikat mendoakan 10 kali ganda kepadanya. Pulang balik doa tu untuk kita dan zuriat keturunan kita. Subhanallah. Jadi pasal mengumpat ni, saya nak bagi satu senario keadaan. Contohlah perbualan penghuni neraka. Contoh, na'udzubillah, kita bukan dalam neraka. Perbualan penghuni neraka ni sama-sama ahli neraka ni. Seorang makcik tua hajah. Contoh, dah pergi haji apa hajah. Sebab hajah pun mengumpat lagi, betul tak? Walaupun baru balik umrah mengumpat juga. Subhanallah. Kita tak akan berhenti daripada buat dosa, buat maksiat. Yang mampu kita buat adalah jangan berhenti bertaubat kepada Allah. Tu je yang mampu kita buat. Nak satu hari terlepas daripada tak buat dosa, mustahil, sangat susah. Lagi kita keluar bekerja dan sebagainya, betul kan? Bos lalu mata. Ada rakan sekerja yang selalu mengular tu kan. Kejap keluar. Siku. Dah keluar dah. Kan aku dah kata. Nampak tak mudahnya sangat nak mengata dan mengumpat orang. Sangat mudah. Okey, contohlah perbualan ahli neraka. Hajah ni tanya ahli neraka yang lain, seorang lelaki. Kau ni kenapa masuk neraka ni? Contohlah kan. Kenapa kamu masuk neraka? Saya bunuh orang. Saya gangster dulu. Saya perompak. Memang patut kau masuk neraka. Jenayah yang nampak, betul tak? Bunuh orang, pukul orang, saya gangster dulu. Oh, memang patutlah kau masuk neraka. Dah hajah ni kenapa pula masuk neraka? Contoh perbualan ahli neraka. Hajah tak ada lah bunuh-bunuh orang macam kau ni. Cik tak ada bunuh orang ni. Cik ngumpat je. Faham tak? Cik mengumpat je, tak ada buat dosa-dosa besar. Nampak tak, mengumpat ini satu jenayah, satu maksiat yang tak nampak. Kadang-kadang kita duduk atas tikar sejadah, pakai kain semayang,
pegang tasbih lagi dalam masjid. Dengar tak cerita pasal imam kita? Nampak solehah tapi buat dosa besar. Dalam keadaan yang solehah, ustazah lagi contoh kan, tapi buat dosa besar. Sebab jenayah dia, dosa dia tak sama macam jenayah orang yang berpelukan. Orang yang dedah aurat. Dedah aurat kita nampak lah, ya Allah, dia ni dalam keadaan berdosa, buat maksiat. Tapi mengumpat tak nampak buat maksiat. Kadang muka tu kan nampak jernih je. Astaghfirullahalazim. Saya dengar kat cerita dia, apa yang saya tahu lebih lagi. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Tapi untuk sebagai muhasabah kita bersama, saya akan cerita. Sebut ayat muhasabah tu. Sebagai muhasabah lah ni panduan supaya kita tak jadi macam dia. Ayat mengumpat tu bagi indah-indah, bagi sedap, supaya iktibar kepada kita berdua. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin antaranya sebut ada situasi tertentu sebenarnya boleh mengumpat. Contoh, seorang wanita datang jumpa saya. Tujuan dia cerita pasal suami dia nak dapat penyelesaian. Ustazah macam mana? Itu tak dipanggilkan mengumpat. Tak panggil buka aib. Contoh, dulu kan saya kerja pencara. Takkanlah, puan jangan buka aib suami, jangan umpat suami. Habis tu Ustazah, apa nak cerita? Memang dia datang untuk cerita masalah, mesti kena buka aib sikit sebanyak. Jangan sampai buka semua. Bayangkan kalau pergi, orang dah kena pukul sepak terajang, pergi sampai balai polis. Polis kata, ya puan nak buat aduan apa? Tak boleh mengumpat suami. Habis tu, puan datang buat apa? Tak boleh cerita, buka aib. Itu wajib buka aib suami ketika tu. Polis, tuan, saya nak buat aduan, suami saya pukul saya sekian-sekian. Jumpa doktor pula kan? Ni kenapa puan jumpa ni, kenapa lebam-lebam, tak boleh buka aib suami, tak boleh ngumpat. Balik je lah. Nampak tak, keadaan tertentu bukannya lagi perlu tapi wajib. Wajib buka aib. Tengok keadaan. Tapi kalau kita bercerita pada kawan dekat pejabat, benda sama je, luahan perasaan. Kenapa muka masam? Biasalah dengan suami aku. Ceritalah. Yelah, aku kena cerita, kau tak beka je. Macam tu lah bertahun-tahun. Atas alasan luahkan masalah. Masalah tak selesai. Itu namanya mengumpat. Sebab kawan tu bukan bagi nasihat yang bagus pun. Kalau aku jadi kau, dah lama aku minta cerai. Kau ni sabar betul. Tiba-tiba jadi rasa macam penyabar. Baru lepas ngumpat, betul lah aku isi yang sabar. Aku dah tu. Subhanallah. Jadi kalau kita luahkan sesuatu, aib orang hanya sekadar untuk memuaskan keinginan kita, kita rasa lega, itu adalah tipu daya syaitan. Sebab lega kita itu lega bersalut dengan dosa. Tapi kalau cerita kepada pihak-pihak yang tertentu yang boleh membantu, itu bukan dikira mengumpat. Okey, subhanallah. Saya nak tanya soalan. Antara ini dengan ini, mana yang lebih banyak membentuk diri kita? Yang negatif ke yang positif? Yang ini. Ini belum. Ini kalau pada sebatang pokok, ia ibarat seperti daun hijau. Kan daun hijau kan nampak cantik, nampak segar, betul tak? Kalau kita dapat ni, dipuji, selesa, gembira. Tapi daun hijau berapa lama boleh bertahan? Nanti dia akan mengering, kemudian dia akan gugur. Tetapi yang ini ibarat pasak diri kita. Yang ini, yang negatif ni, ujian, cabaran dalam hidup kita ini ibarat akar kepada sebatang pokok yang membuatkan kita kuat berdiri sampai hari ini. Yang boleh kita mampu tersenyum hari ini adalah ujian yang kita dapat selesaikan satu persatu dalam hidup kita. Ini yang jadi pasak diri kita, bukan pujian, bukan penghargaan, tetapi ujian demi ujian. Subhanallah. Okey, kita tengok lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, boleh jadi kamu benci sesuatu, ia baik bagi kamu. Boleh jadi pula kamu sukakan sesuatu tapi ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu. Kalau kita yakin dengan satu firman Allah ini, satu ni je yang kita pegang betul-betul, hidup kita akan sentiasa bahagia.
Sekarang ni kan dah mula penat kan? Dah mula lapar. Betul ke ada yang tak makan, betul tak? Okey, kita buat gerakan bahagia sikit boleh? Okey, duduk tegak kejap. Okey. Bila saya tanya adakah para wanita di sini bahagia? Okey, sabar. Betul ke bahagia ni? Bahagia ya? Buat satu gerakan macam ni. Sebab saya tak boleh pegang ni. Bila saya tanya adakah bahagia, kita buat Alhamdulillah. Cuba ikut. Alhamdulillah. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Buat love. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Cuba buat. Ada yang keras tangan tu. Tak jadi. Okey, cuba buat love tangan. Saya kurang suka sikit buat love macam ni. Sebab kadang ada orang kata nampak cross lah apalah. Tak apalah kalau pun orang kata itu bukan cross. Tapi nampak macam cross kan. Jadi cuba buat love macam ni. Pernah tak buat gaya love ni? Ada yang macam ni jadi. Tak apa. Yang penting bahagia. Buatlah bentuk apa pun. Ni jadi petak, jadi tiga segi. Tak apa. Nak buat macam tadi pun boleh. Bahagia. Kalau bahagia tu besar sangat, buat besar sangat. Bahagia sampai kena orang sebelah. Ada yang buat macam ni lah. Dia macam ni kan. Nampak love juga. Asalkan bahagia. Bebas nak buat bentuk macam mana, tapi bentuk love. Love tu tanda apa? Sayang lagi. Cinta. Bahagia lagi. Suka. Okey. Love ni dia adalah kalau kita dalam anggota badan kita duduk di mana? Hati ke heart? Heart tu apa dia? Jantung. Hati duduk kat mana? Ni, sebelah kiri kan? Sebelah ni. Habis tu kalau sebut sakit hati, kenapa tunjuk jantung? Sakit hati. Patut kena sebut sakit hati. Kalau berdebar pun patut sebut berdebar-debar hati. Sebut, tunjuk hati. Hati di situ yang membuatkan kita berdebar-debar, jantung dia berdegup kencang. Yang rasa cinta semua tu kesan daripada interaksi jantung tu. Dia ngepam laju, ngepam itu ini bagi kepada otak semua. Dan kalau kita baca satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam sekujur tubuh badan kita ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun. Nabi bersabda, dalam badan kita, anggota badan kita ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik seluruh anggota badannya. Sekiranya daging itu rosak ataupun busuk ataupun sakitlah seluruh anggota badannya, busuklah seluruh anggota badannya, ketahuilah itu adalah jantung. Cuma kita je orang Melayu kita istilahkan kolbon sebagai hati. Tapi kalau baca kitab Arab, kolbon dia akan terjemahkan sebagai jantung. Sama juga orang putih kan. Heart tu apa dia? Jantung, not liver. Jantung. Dia akan tunjukkan jantung. Dan itu yang bentuk macam tu adalah bentuk jantung, betul tak? Bukan bentuk hati. Hati bentuk macam mana? Lepeh je kan? Betul. Tiba-tiba sebut hati. Tak apalah. Ustazah takkan nak ubah pula. Sakit jantung. Tak sesuai kan? Jadi dah terbiasa hati, tak apa, jantung hati. Si jantung hati, betul tak? Okey, saya tanya kita buat gaya tu macam mana? Alhamdulillah. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Okey, sekarang sebab ada orang nampak mulut cakap bahagia buat love tapi muka tak berapa bahagia. Jadi masa buat love tu kena senyum yang sangat manis,
Apapun sebab derita, mungkin ada yang datang ni baru bergaduh dengan suami pagi tadi, mungkin balak bagi mesej, suami tak balas-balas, duk tengok telefon tak balas-balas lagi. Ada yang gelak tu kan. Ataupun adalah yang dia stres sebab gaji tak masuk. Gaji dah masuk belum? Dah masuk? Allowance belum? Sebab tu sini ceria sikit, situ ketak sikit kan. Apapun sebab derita kita hari ini, ada benda-benda sedih yang kita bawa, ada bergaduh dengan adik-beradik ke apalah, orang baru tikam belakang ke apa, kita ada 3 sumber bahagia yang paling utama, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Al-Quran yang akan kekal bersama kita, tak pernah tinggalkan kita setiap saat. Hatta bila kita mati, berapa lama suami boleh tunggu kita kat kubur? Agak-agak berapa lama dia tunggu? Itu pun dia dah letih tu berlakon sedih tu. Kan? Menangis-nangis, dia sedih sungguh. Tapi berapa lama dia boleh tunggu kita kat kubur? Agak-agak berapa? Lepas kita mati berapa lama dia tunggu? Setengah jam. Dah lapar baliklah dia. Dah ngantuk, penat kan, uruskan kita nangis dah 1 hari. Akhirnya dia akan balik. Tetapi yang tak pernah tinggalkan kita, Allah, Rasulullah dan Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pembantu, syafaat, penolong kamu untuk masuk ke dalam syurga. Suami tak boleh tolong kita, anak tak boleh tolong kita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak kamu, suami kamu, kawan-kawan kamu, ibu bapa kamu, tak ada manfaat, tak boleh bantu. Illa man atallaha, kecuali yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat perlu ada 3 cinta ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Jadi saya nak, bila saya tanya adakah ibu-ibu bahagia, para wanita sekalian bahagia, kena sebut sumber bahagia itu dengan senyuman. Boleh tak? Okey, duduk tegak semua. Ni kat sini ni yang belum dapat allowance ni, walaupun sedih tak dapat allowance lagi. Okey. Adakah para wanita sekalian bahagia? Buat. Alhamdulillah, tengok tak mahal lagi. Okey, kita test dulu. Adakah para wanita sekalian bahagia? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Okey, kali ni buat dengan suara yang kuat, dengan bahagia betul-betul bila buat love, dan cuba pasakkan 3 sumber bahagia kita ni. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Itulah sumber bahagia kita nak pasak dalam hati kita. Baiklah, are you ready? Yes, I'm ready. Okey. 1, 2, 3. Para wanita sekalian, adakah para wanita di sini bahagia? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita berhenti dalam aura yang bahagia. Kita berhenti rehat sekejap, sebab memang diminta laluan oleh urus dia untuk berhenti berehat sekejap dalam keadaan rasa bahagia, dan harap masuk nanti juga dengan aura bahagia. Jadi kita berhenti rehat lebih kurang berapa lama? Dalam 15 minit. Boleh? Sekarang pukul berapa? Sekarang 10 suku, 10.30 kita dah ada dalam dewan. Boleh ya? Subhanallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.